deklarasi Zionis sedunia, World Zionist Organization, seramai 200 wakil-wakil daripada pertubuhan Zionis seluruh dunia telah berhimpun di Basel, Switzerland, dan telah meluluskan beberapa perkara dan protokol-protokol. Dan antara protokol mereka, antara matlamat mereka ialah untuk mendapatkan Jerusalem dalam tempoh 50 tahun mulai tahun 1897. Dan mereka akan memastikan bahawa perkara ini terlaksana dan berjaya, sama ada by hook or by crook. Mereka akan cuba buat secara gentleman. Andai kata mereka tidak dapat mencapai matlamat mereka, mereka akan melaksanakan perkara ini dengan jahat. Dan mereka berjaya dalam perencanaan mereka, di mana pada 15 Mei 1948 mereka telah berjaya mendapatkan bumi Palestin ke tangan mereka. Maka mulai saat itulah Nakbah, iaitu penyiksaan terhadap orang Palestin, bermula secara terancang. Ya. Jadi inilah perencanaan Zionis. Sejarah moden ini bermula sekitar 1897, tetapi Zionis ini sudah wujud lama sebelum itu. Dan ia adalah sebahagian daripada tentera-tentera syaitan, tentera-tentera iblis, yang Allah telah merakamkan peristiwa ini di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim sebagai rujukan yang sebenar, satu-satunya rujukan yang mempunyai authenticity, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, bahawa apa saja yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim ini adalah benar. Dan andai kita mempunyai kesangsian terhadap Al-Quran, maka gugur keislaman kita. Ya, jadi pastikan apa-apa perkara yang kita buat, kita cedok dulu daripada Al-Quran, refer pada Al-Quran dulu. Apa yang Al-Quran cerita tentang hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan tentang kejadian Adam dan bagaimana Allah melantik Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan perlantikan ini ditantang oleh iblis. Dan iblis setelah menentangnya, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan menyesatkan setiap individu manusia yang bernama Bani Adam sehingga kiamat. Ini janji dia. Dan peristiwa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan 1-2 tempat, tetapi di 7 tempat. Jadi saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bapa-bapa, ibu-ibu, kembali ke Al-Quran dan lihat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hal ini, sebagai suatu peringatan kepada kita, musuh kita yang sebenarnya itu ialah iblis. Dan iblis mempunyai tenteranya yang berbagai-bagai. Kalau kita refer pada surah Isra ayat 61 sampai 65, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahawa tentera-tentera iblis ini terdiri daripada pasukan berkudanya, foot army-nya, dan juga terdiri pada jin dan manusia. Kita selalu baca surah An-Nas, di hadis habisi dengan minal jinnati wan nas. Makna kata manusia juga adalah sebahagian daripada tentera-tentera iblis. Ya. Jangan menyangkakan bahawa jin saja tentera iblis. Manusia juga ramai adalah daripada kalangan tentera-tentera iblis. Nah, untuk memotong ceritanya, sebab ceritanya sekitar 3000 tahun yang panjang ini. Jadi saya kalau mau ulas
setengah jam tidak cukup menceritakan cerita 3000 tahun. Namun begitu, insya-Allah kita cuba fokuskan kepada siapakah dia Zionis, sebab dia inilah yang sedang mengancam kita. Dan kita harus dan wajib atas kita untuk menentang mereka dengan segala kekuatan yang ada pada kita. Mereka mempunyai kekuatan yang begitu besar. Namun begitu, kekuatan yang besar ini tidaklah menjadi suatu alasan untuk kita shy away ataupun lari daripada menentang mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya surah 17 ayat 95-96 menjelaskan kepada kita yang lebih kurang, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, kalau ada siapa-siapa yang Quran di depan mereka, silakan rujuk pada ayat ini. Ini satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala, hanya dua tempat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dua tempat saja Allah menceritakan. Dan salah satu tempat di mana Allah menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj ini ialah ayat 95-96 surah Al-Anbiya surah nombor 21. Yang maksudnya lebih kurang, dan kami telah mengharamkan penduduk negeri ini. Kami telah mengharamkan penduduk negeri ini yang mereka tidak akan kembali. Sehingga apabila kami membebaskan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka ini, yaitu Ya'juj dan Ma'juj ini akan menghampiri kamu daripada tempat-tempat yang tinggi, daripada penjuru yang tinggi. Oh, suruh buat announcement, suruh berhenti. Kereta biru UZZ 862, lampu terbuka, tak boleh balik, nanti mati enjin. Ya, UZZ 862, lampu terbuka, jadi dipersilakan. Kalau tidak, kena tolak nanti keretanya. Taib. Ya, berhentinya pukul berapa ya? Pukul berapa berhentinya? Lagi setengah jam. Baru nak masuk gear pertama sudah disuruh. Setengah jam ni saya baru nak masuk gear 2. Satu kereta selalunya ada 5 gearnya. Saya takut-takut gear sampai gear 5 sudah pukul 7 malam. Tapi boleh ya, boleh faham ya. Bahasanya ringkas ya, InsyaAllah. Allah Subhanahu wa taala seperti mana saya bacakan tadi, describing who is these people, Ya'juj Ma'juj ini, dan I'll try to relate this dengan Zionis, insyaAllah. I'm coming to the point, insyaAllah. Ayat 95-96 yang maksudnya ialah, dan telah kami haramkan penduduk negeri ini yang mereka tidak akan kembali, tak boleh kembali, sehingga kami membebaskan Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj ini akan menghampiri kamu atau mengkongkong kamu, menguasai kamu daripada segenap penjuru. Itu yang dimaksudkan. Ayat ini agak kompleks, tetapi bisa diuraikan lebih detail lagi dengan satu lagi ayat yang Allah jelaskan tentang Ya'juj Ma'juj ini, yaitu ayat surah Kahfi surah 18, mulai daripada ayat 92 sehingga ayat 99, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj juga. Dan cerita ini related dengan Zulkarnain. Dan kalau ikut Al-Quranul Karim, Zulkarnain ini telah melakukan 3 ekspedisi, satu ke arah barat, satu ke arah timur, dan satu lagi ke satu kawasan pergunungan.